Situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, utamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Hai, PKP lagi. Dah online. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Terdapat beberapa aliran falsafah yang digunakan untuk membahas isu pembelajaran dalam atas talian. Yang pertama adalah falsafah epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dalam konteks ini, kita telah melihat masalah proses pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR telah menimbulkan kesukaran untuk menerapkan keseimbangan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dalam pembelajaran dan mustahil untuk melakukan kerja amali sebab sesetengah mata pembelajaran memerlukan latihan secara amali. Yang kedua adalah falsafah aksiologi iaitu etika. Etika merupakan cabang falsafah aksiologi yang membincangkan tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada tingkah laku, norma dan adat istiadat yang berlaku pada komuniti. Masalah mengadaptasi norma baharu semasa COVID-19 terutamanya dalam kalangan pelajar seperti tiada penjarakan fizikal, tidak memakai pelitup muka dan berkumpul dan juga tidak menjaga kebersihan dan tidak berhati-hati semasa menyentuh sesuatu seperti tombol pintu atau suis elektrik di sekolah yang mungkin menyumbang kepada penularan COVID-19. Hafida, nama saya Vanessa Ivy Anakuma dengan nombor metrik 71872. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kajian iaitu wabak COVID-19 mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia. Penularan wabak COVID-19 telah mempengaruhi semua sektor di Malaysia terutamanya sektor pendidikan. Oleh itu, kerajaan telah mengubah pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran atas talian dengan memupuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam kalangan pelajar. Namun begitu, perubahan dalam sistem pendidikan dalam masa yang singkat telah memberi kesan kepada semua masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menadaptasi masyarakat dengan norma baharu dengan perkembangan teknologi di negara kita. Sekian, terima kasih. Nama saya Aviara binti Ramzi, nombor matriks 68986. Pada Mac 2020, Malaysia telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan wabak COVID-19. Selaras dengan pengisytiharaan wabak ini, semua negeri telah diarahkan untuk menutup institusi pendidikan dari peringkat rendah hinggalah institusi pengajian tinggi. Warga pendidik mula menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian yang bermula pada 1 April 2020 pada peringkat pengajian tinggi bagi memastikan tiada pelajar yang ketinggalan dalam proses pembelajaran. Penggunaan kaedah pembelajaran secara atas talian ini selari dengan rancangan pendidikan negara dalam memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. Namun, kaedah pembelajaran secara atas talian dijalankan atas desakan situasi pandemik dan para pelajar serta pengajar diberi masa yang sangat singkat untuk mengadaptasi kaedah ini.
Perkara ini sudah pasti membawa kesan negatif terhadap pelajar dan pengajar. Salam sejahtera Madam Farida. Saya Fenicia Anak Jinip, nombor matriks 69727 akan membentangkan pengenalan falsafah pendidikan dan falsafah teknologi. Pendidikan di Malaysia berteraskan keseimbangan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan untuk mencapai perkembangan potensi individu secara menyeluruh, untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketerampilan dan bertanggungjawab demi keharmonian sejagat. Dalam pada itu juga, sistem pendidikan telah menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian untuk mewujudkan interaksi secara langsung antara pengajar dan proses pembelajaran yang mana gabungan antara teknologi dan pendidikan merupakan sebuah inovasi yang baru. Contohnya, penggunaan internet membolehkan pendidik meningkatkan mutu proses PDP dengan menggunakan blog, media sosial, laman sesawang dan WhatsApp yang telah dimanipulasikan dalam dunia PDP. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Angelina dan saya akan bercakap tentang permasalahan struktur pembelajaran guru-murid bertukar ke pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ia sangat bergantung kepada penggunaan aplikasi yang membolehkan mereka berkomunikasi secara dalam talian untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar sukar untuk memahami konteks pembelajaran mereka, terutamanya yang memerlukan hands-on seperti kejururawatan, kejuruteraan, mekanikal dan sebagainya. Menurut Fazil, perbezaan cara pembelajaran jurusan kejuruteraan dan bukan kejuruteraan adalah beza. Ini disebabkan kejuruteraan memerlukan keperluan khas seperti peralatan khas dan bengkel fizikal untuk subjek-subjek tersebut. Jika isu ini masih berterusan untuk jangka masa yang panjang, kualiti sistem pendidikan murid di sekolah dan pelajar IPTA akan berkurangan dan menyebabkan mereka ketinggalan jauh. Selain itu, mereka tidak dapat memenuhi keperluan untuk menjadi tenaga pakar yang dapat menjumbang kepada negara. Terima kasih. Penularan wabak pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Masyarakat global dan juga rakyat Malaysia terpaksa menerapkan norma baharu dalam kehidupan mereka sekaligus keluar daripada kebiasaan akibat pandemik COVID-19. Struktur pembelajaran dalam bidang pendidikan juga tidak terkecuali kesan daripada virus tersebut. Antara punca merebaknya COVID-19 adalah pelanggaran SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Tiada penjarakan fizikal, tidak menggunakan pelitup muka dan juga berkumpul di kawasan yang sesak ataupun ramai orang. Hal ini mengakibatkan virus tersebut mudah tersebar akibat tidak mengamalkan penjarakan 1 meter sekurang-kurangnya. Selain itu, pelajar tidak mengamalkan kebiasaan baru seperti menggunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer ketika di sekolah setelah memegang sesuatu benda ataupun barang. Jadi, warga pendidik berasa risau dan terpaksa menerapkan norma ataupun menggunakan kaedah sistem pembelajaran secara atas talian dalam mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan pelajar sekolah dan juga guru-guru. Hai, saya Cynthia Jama, anak Gurkha, akan membentangkan mengenai kesan pembelajaran secara atas talian yang dibawa oleh pandemik terhadap para pelajar yang menjadi isu hangat pada masa kini. Peringkat awalan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seakan memberi kesenangan dan kebebasan kepada pelajar kerana mereka tidak perlu hadir ke sekolah dan menjalankan pembelajaran secara harian seperti biasa. Akan tetapi, jangka masa PKP menyebabkan pelajar mulai rasa bosan terkurung di rumah begitu lama dan hal ini mengakibatkan pengurusan emosi seseorang pelajar tidak stabil. Pelajar akan mula rasa bosan kerana mereka hanya duduk di rumah dan terdedah dengan skrin selama 4 hingga 5 jam yang akan menyebabkan berlakunya fenomena iaitu screen exposure.
Terdapat beberapa kajian mengatakan bahawa apabila seseorang tidak dapat menyeimbangkan diri ketika penggunaan skrin komputer, maka ia tidak mampu mengawal emosi pada diri mereka sendiri dan membantu mereka melihat fenomena pembelajaran secara atas talian tersebut sebagai suatu perkara yang positif. Sekian daripada saya. Terima kasih. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan sistem pendidikan di negara ini tidak terjejas ialah dengan meluaskan capaian kepada pelajar melalui pembelajaran atas televisyen. Hal ini kerana liputan para pelajar untuk mengakses televisyen adalah lebih luas berbanding platform atas talian. Mengikut statistik, isi rumah yang mempunyai akses terhadap televisyen ialah sebanyak 98.6%. Bagi pelajar pula, mereka perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat semasa berada di rumah secara mengamalkan tidur yang cukup, seperti contoh 7 atau 10 jam sehari, sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat dan mengamalkan senaman bagi memastikan keseimbangan fizikal, emosi dan psikologi. Bagi pelajar yang mempunyai tekanan, mereka boleh meluahkan perasaan atau masalah yang mereka hadapi terhadap orang-orang yang boleh dipercayai seperti ahli keluarga ataupun pakar kaunseling kerana mereka lebih arif tentang perkara ini. Para pelajar terpaksa membiasakan diri mereka dengan norma baharu dalam sistem pendidikan yang luar dari kebiasaan normal mereka. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini, kes COVID-19 mencatatkan jumlah kes tertinggi, iaitu menghampiri 7,000 kes dalam satu hari. Ini menandakan pembelajaran atas talian akan terus dijalankan sehingga keadaan kembali normal. Para pelajar haruslah bersedia dari segi mental dan fizikal serta bijak dalam pengurusan masa agar proses pembelajaran mereka tidak terjejas. Selain itu, pelajar juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada dengan sepenuhnya dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan negara yang selaras dengan penggunaan ICT. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian anda. Salam Maju Jaya.